Dalam surah Jin, Allah menyebut kataannya mereka, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Jika mereka itu berterusan di atas jalan hidayah ini, kami akan memberikan kepada mereka air yang lebat, hujan air yang lebat. Maksudnya orang di padang pasir yang mereka perlukan ialah air. Linaftinahum fi, untuk kami uji mereka. Para ulama tafsir berbincang tentang maksud ayat ini. Mereka menyebut bahawasanya jika seseorang itu berterusan di atas jalan hidayah, sabar di atas jalan hidayah, mengharungi perjuangan ini, Allah akan berikan kesenangan pada dia. Sebab itu kita tengok para ulama macam mana pun pada penghujung mereka, Imam Ahmad bin Hanbal pada zaman Ma'mun dia ketakutan. Pada zaman Mu'tasim yang orang sebut puji dia kerana Mu'tasim telah menawan negeri Amuriyah kerana telah mengganggu seorang wanita. Tapi Mu'tasim yang dipuji sehingga syair-syair menyebut, lagu-lagu menyebut, wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolong aku. Dan Mu'tasim menggerakkan bala tentera menyelamatkan seorang wanita. Mu'tasim yang dipuji dalam sejarah itu memukul Imam Ahmad dengan tangannya sendiri. Memukul Imam Ahmad kerana masalah mazhab. Di antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah, Imam Ahmad yang tidak mau mengikut masalah khalqul Quran yang ditimbulkan oleh Mu'tazilah. Pada zaman Mu'tasim dipukul, disebat. Pada zaman Wathiq, ketakutan, tak boleh mengajar, tak boleh bercakap, lari, duduk dalam rumah bawah tanah. Sehingga pada akhir, pada hujung ayatnya apabila naik separuh pada zaman Al-Wathiq billah itu, Wathiq itu sangat keras mempertahankan Mu'tazilah. Ahli-ahli sejarah kata ramai orang berdialog kerana masa itu ialah Ahmad bin Abi Duad yang merupakan yang dianggap mufti kepada kerajaan. Kerajaan bukan kerajaan kecil, kerajaan khilafah Islam ketika itu. Ahmad bin Abi Duad dan kumpulannya menguasai kerajaan, menyebabkan bukan sahaja disebat Ahmad bin Nasir Al-Marwazi dipancung dengan tangan sendiri oleh Al-Wathiq billah kerana tidak menyokong fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Mu'tazilah di hadapan oleh khalifah di dalam istana. Bukan saja dipancung, alim jalil, bukan saja dipancung, digantung mayatnya di pintu kota Baghdad 5 tahun lebih sehingga reput mayat. Bukan oleh kerajaan khilafah, sebab tu orang selalu sebut menegakkan khilafah Islamiah ni. Mereka bukanlah membaca sejarah Islam dengan detail. Banyak kita kena ambil dos untuk menenangkan fikiran kita jika membaca khalifah-khalifah dalam sejarah Islam. Sebab itu politik itu bukan soal menamakan khalifah ataupun tak khalifah. Politik ialah soal keadilan. Imam Ahmad sehinggalah pada pertengahan pemerintahan Al-Wathiq billah, bila masuknya satu orang tua yang berdialog, dia kata, kau tak terima Quran sebagai kau berdialog dengan Ahmad bin Abi Duad, mufti. Dia kata, wa huwa indi laysa min ahli al-ilm, dia di sisi aku bukan ahli ilmu. Tapi khalifah kata dia di sisi kami ahli ilmu. Kita kau dialog, macam-macam riwayat tentang dialog. Salah satu yang ditanya, aku nak tanya kau, perkara yang kau seru ni, setiap orang apabila dah nak jadi Islam kena kata Quran bukan makhluk, Quran makhluk, untuk mengelakkan supaya syirik, menyamakan bacaan ini
masalah. Ni sama dengan geng lepas mengucap kerana Allah wujud bila makan. Sama geng tu lah. Dia kata perkara yang kau seru ni, Allah tahu macam-macam orang dah kena ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ni, Nabi Muhammad khususnya tahu ataupun tak tahu. Dia susah nak jawab kalau dia kata Nabi tak tahu, dia pandai daripada Nabi. Dia kata Nabi tahu. Kalau Nabi tahu, Nabi duk seru kepada perkataan ini ataupun tak? Dia kata Nabi seru tak ada dalil. Kalau kau Nabi tahu dia tentang kepentingannya, dia tak seru, artinya Nabi kuranglah pada kau lebih faham. Kalau kau kata Nabi tak tahu, kau pandailah pada Nabi. Sedangkan Allah menyatakan agama ni sempurna ataupun tidak? Dia kata sempurna. Kalau sempurna, kenapa kau nak tambah seruan Nabi dengan benda ni? Panjanglah dialog dia, tapi ringkasan isu dia yang tu. Sehingga Wathiq tengok Ahmad bin Abi Du'ad tak boleh nak jawab isu ni. Lalu dia lepas pada tu dia tak apa mesra dah dengan mufti dia. Dia buat turunkan mayat tu. Dia pun tak cari dah Imam Ahmad. Tahu umat ni juta-juta, dia duk cari Imam Ahmad tu duk mana. Sebab tu ada, saya pernah cerita tentang Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad, musnad yang dianggap paling besar. Dia datang daripada Andalus nak berguru dengan Imam Ahmad. Dia hadir majlis Abu Zakaria Yahya bin Ma'in. Tak boleh tanya tentang Imam Ahmad, pergi jumpa Imam Ahmad. Imam Ahmad kata tak boleh. Aku pada zaman ni siapa jangan main jumpa aku. Jumpa kena, hang pun kena, aku pun kena. Sehingga dia terpaksa berlakon ataupun dia terpaksa berlagak macam satu orang peminta sedekah, ketuk rumah Imam Ahmad. Setiap hari Imam Ahmad baca satu hadis. Dan Imam Ahmad kata, hang jangan hadiri mana-mana kelas halaqah ilmiah kau tidak special brand kenal. Ya, kau tidak polis tahu. Katanya kau ni duk mari rumah aku menuntut ilmu. To that extent, susahnya Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah yang mempunyai musnad 30,000 lebih hadis. Tapi apabila naiknya Khalifah Al-Mutawakkil Billah, dia mesra Imam Ahmad, jemput Imam Ahmad. Itu pun macam-macam orang buat fitnah. Imam Ahmad kumpulkan pengikut nak jatuhkan Khalifah. Dia pun pergi hantar orang tentera pergi check juga. Walaupun dia sayang Imam Ahmad, jemput Imam Ahmad mari. Imam Ahmad ni tak mau. Khalifah satu scene pun tak. Khalifah jemput dia ke istana, dia bawa kurma dia sendiri makan. Dia tak makan harta Khalifah. Punya waraknya Imam Ahmad. Pada ujung hayat dia dimuliakan. Tapi jauh dia menghadapi zaman tribulasi di dalam perjuangannya. Allah Subhanahu wa taala kata, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Kalau mereka berterusan di atas jalan ini, kami akan berikan kepada mereka air yang banyak, yakni kenikmatan, supaya kami menguji mereka. Allah menguji dan kita pun bimbang. Saya taklah kata senang, tapi bila ada jawatan, ada ni, sentiasa banyak persoalan bermain dan kita tak mau. Bukan kita meminta supaya datangnya ujian Tuhan, tak. Tapi ini juga satu ujian. Kerana kadang-kala kita lihat perjuangan apabila kita dah mula. Tengok sahabat-sahabat dulu ni yang muda-muda, tengok senang dah ada. Ni pun mulalah IQ dah ada, yang itu ada, yang ni buat majlis, buat di Dewan Bahasa, tak cukup ceramah, pergi menyanyi, tak cukup menyanyi, baca puisi. So tetapi saya nak ceritanya supaya kita balik kepada hakikatnya. Kita ini mesti kekal, kita adalah pejuang. Jangan sampai satu hari nanti kita terkejut apabila kita menghadapi ujian. Datuk Hanafiah ada depan ni. Hari saya kena tangkap dia dah.
10 tahun dah merah. Norman dengan Isyam. Bukanlah, tapi tak ada apa, sikit. Berapa tahun kemudian berpusing keadaan, kemudian jadi mufti, kemudian nothing dinisbahkan kepada apa yang telah berlaku pada imam-imam yang mereka itu jauh lebih mulia pada kita. Yang kita ni tak ada sikit pun pada perbandingan mereka.